Okey, soalan ini rajah 9 menunjukkan graf laju lawan masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh T saat. Dibagi paksi Y ialah laju meter per saat, paksi X-nya masa saat. Okey, sebelum kita jawab, kita belajarlah dulu apa benda-alah ni. Okey. Ini Y dah laju 12 laju 20. Kalau masa sifar pergi 4 begitu, maknanya makin ke kanan ni masanya makin panjang. Makin panjang. Dia tak akan berundur balik. Tapi kalau laju dia boleh naik dan dia turun. Dia boleh naik, dia boleh turun. Masa dia tak boleh, kecuali dah sampai dia patah balik. Tapi sama juga, dia akan bertambah. Jawapannya memang tak boleh. Yang laju ni boleh naik, boleh turun. Masa macam mana nak ke depan ke belakang? Gila. Doraemon je yang boleh. Okey. Jadi, saya terangkan. Ada tak pada saat sifar, tiba-tiba dah laju 12. Macam mana? Ini maksudnya kereta tu dah jalan tau. Katakan awak tunggu kat satu tempat, kereta tu bukan berhenti dulu, dia dah jalan. Dia lalu je kat garisan, katakan awak nak lari 100 meter kat garisan pemula tu. Kalau 100 meter awak berdiri kan, awak berhenti kan. Ini bayangkan sebelumnya awak dah lari dulu. Masuknya mula itu yang terus ada laju. Okey. Cikgu, lepas tu laju kan naik ke atas cikgu, 12 hingga 20. Betul. Tapi kenapa geraknya ke kanan? Ya tak juga ya. Sebab engkau nak perkaitkan antara laju dengan masa. Masa makin ke kanan, kita makin panjang. Jadi tujuannya kenapa dia ke kanan? Maksudnya adalah dia nak bagi tahu perubahan masa terhadap perubahan laju terhadap masa atau masa terhadap laju samalah. Maksudnya contohnya, saya bagi kat sini. Sini katakan saya letak 2, maknanya lajunya dah tengah meningkat lah tu. Pada masa yang kedua tengah meningkat. Masa ketiga lagi tengah laju. Tapi bila masa yang keempat, per saat, aku dapat detect, aku klik tik 20 meter per saat. Ni contohnya, saya bagi contoh kereta apa semua, tapi ni zarah lah. Okey. Baik. Tu faham Okey. Itu satu. Yang kedua. Ni saya padamkan lah. Okey, yang kedua. Apa yang awak faham tentang yang ini Ni. Okey. Apa ceritanya? Awak dah bawa 12 laju. Mula sifar 1 naik 13 bla 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 sampai 4 saat 20. Lepas tu bila dah sampai 20, lepas tu masanya akan bertambah tapi kelajuannya tak bertambah. Stay je kalau bawa motor. Sama je. Sampai bila? Dia kata sampai T. Tapi lebih juga, lebih tu terpulang lah. Dia sama ada nak sama juga, ataupun dia makin naik, ataupun dia makin turun. Tapi dalam kes ni, dia nak sampai T saat aja. Jadi T tu mesti lebih daripada 4. Nak kata 5 dekat-dekat sini, jauh lah sikit. Tu maksudnya. Awak boleh andaikan lah. Okay. So, dia masukkan yang ini, yang tu maksudnya hal lajunya sama je. Relax je, bawa dek je. Tapi dalam bahasa matematik dipanggil kalau buat dek je sama je, tak motong. Ya 20 nak dimotong. Apa kan semua tak dimotong 20, jadi orang lain boleh bawa lah 30 dimotong lah, contohnya gitu. Jadi itu dipanggil seragam. Sama. Okey. Boleh? Okey. Dia bergerak tak? Bergerak. Dia bukan diam je, dia bukan pegun je, dia bukan duduk kat situ, tak. Dia berjalan ni, berjalan, bergerak. Cuma gerakannya sama.
Okey. So nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah itu. Dah tahulah ni. So jawapannya yang A ialah 20 meter per saat. Nak tulis unitnya ke tak? Kalau awak tak tulis, dikira betul sebab sini dalam meter per saat. Tapi kalau bila awak tulis 20, awak tulis 20 kilometer per saat, dah jadi salah. Tapi saya tak cakap ya, nak buat ke tak. Eloknya buat. Dah kata MS, ikut je lah. Janganlah malas sangat. Okey? Baik. B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter saat per kuasa -2. Okey, zarah itu dalam 4 saat yang pertama. Maknanya 4 saat yang pertama. Okey, apa itu maksud kadar perubahan laju? Perubahan. Bila ada perubahan, maksudnya mesti ada satu benda daripada satu tempat ke satu tempat, satu masa ke satu masa, satu nilai ke satu nilai. So laju bermulanya apa? Daripada tak laju jadi laju, ataupun laju mula, laju akhir. Tapi dia adalah kadar perubahan laju terhadap masa. Jadi begitu juga dia berubah. Contoh kat sini daripada 12, maksudnya sifar, 12 jadi 20, maknanya masanya berubah juga daripada sifar ke 4. Itu maksud kadar perubahan laju. Jadi macam mana aku nak tahu nak buat apa Okay, kau nampak tak? Sekarang ni meter MS-2. Apa tu MS-2? Okay. MS-2. Dia sama juga dengan meter per saat kuasa 2. Betul? Tapi sebenarnya asalnya ialah meter per saat dibahagikan dengan saat. Sebab ini formulanya ialah laju MS-1. Sama jugalah ni. Dia sama juga dengan MS-1 bahagi dengan S. Jadi sebenarnya M per S, awak tukarkan ni jadi S per 1, dia sama juga dengan M per S kali 1 per S. Jadi maksudnya ialah MS kuasa 2 samalah juga dengan MS negatif 2. Jadi bila ada MS ni, maksudnya ada atas ada bawah, perubahan, ada laju ada masa. Jadi awak nak cari apa sebenarnya? Jawapannya ialah perubahan laju yang dipanggil kecerunan dia. Kita mencari kecerunan dia. Berapa sebenarnya kadar perubahan lajunya daripada sifar 12 menjadi 420. Jadi kita namakanlah sini koordinat dia. Sini koordinatnya mesti mulai daripada X, Y kan kita tulis. Jadi sini ialah sifar 12. Yang dekat sini ialah 420. Apa aku buat tu? 420. Okey, inilah yang terakhir. Okey, cikgu macam nak tahu awal dan akhir? Baik. Kebiasaannya gambar ni akan tulis daripada kiri ke kanan kan? Betul? Maknanya yang kiri tu awal, yang kanan tu akhir. Okey, itu masa. Laju pula, dia boleh naik, dia boleh turun macam saya cakap tadi. Dia boleh naik, dia boleh turun. Sebab ini tengah naik, nanti dia turun. Mungkin boleh dia turun, mungkin dia stay. Tapi masa tetap berganjak. Okey, so nak cari perubahannya ni. Jadi apa nak buat? Kecerunan. So cari kecerunan, formulanya ialah awak tahu 2 tolak Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Tu dalam kalau garis lurus. Tapi sebenarnya kat sini ialah laju akhir tolak laju awal per masa akhir tolak masa awal. Itu ceritanya. Yang awal lajunya mana? Yang ini 12. Yang akhirnya mana? 20. Masa awalnya mana? Sifar. Masa akhirnya mana? 4. Jadi kalau masa makin kanan, maknanya yang kanan tu akhir. Sama juga laju. Laju awak tengok yang bawah tu lah mula, yang atas tu ialah akhir. Tapi tidak.
Bergantung kepada graf. Kadang-kadang dia pergi sini. Macam mana pula? Maknanya laju awalnya 12, laju akhirnya dekat sini. Jadi senang cerita, yang awal tu sebelah kiri, yang akhir tu sebelah kanan. Untuk kedua senang. Okey, jadi kita masukkanlah. So ini laju akhirnya 20 tolak 12. Masa akhirnya 4 tolak sifar. 20 tolak 12, 8 per 4. 8 bagi 4, 2. So 2 ms negatif 2. Okey, selesai. Okey, seterusnya. C. Hitungkan jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 184 meter. Hitungkan nilai T. Okey. Ni saya nak beri pemahaman dulu. Okey, saya nak berikan pemahaman dulu. Baik. Grafnya apa? Laju dalam masa. Ni masa. Ini laju. Okey, formula kita tahu benda Allah kalau jarak masa ni kita ada 3 je. Jarak, laju, masa. Nak cari laju, jarak bagi masa. Nak cari masa, jarak bagi laju. Nak cari jarak, laju, jarak masa. Jadi sekarang tengok balik graf ni, LM ni, apa yang huruf aku belum ada. So J. J kan? So nak cari J apa? Laju, jarak masa. Maknanya ada 2 kuantiti. Ada 2 benda. Kiri ke kanan, atau satu sisi kali 2 sisi. Sisi, satu sisi kali satu sisi. Maknanya operasi darab. Darab kalau kita namakan dia cm persegi. Cm kuasa 2 maknanya ada cm darab cm. Jadi kat sini maksudnya sebenarnya kita nak cari apa? Kita nak cari cm kuasa 2 tu ialah luas. Jadi daripada ni kita sebenarnya nak cari luas. Luas apa? Luas daripada sini pergi ke sini, nampaknya bentuknya apa? Tu maksudnya. Tu. So bentuk apa yang kita nak cari sebenarnya itu? Itu maksudnya. Dan aku tahu jumlahnya ialah 184. Jadi awak nampak kat sini adalah berapa bentuk? Okey, ada yang nampak bentuk ni. Sekejap, saya warnakan lain. Ada yang nampak ni satu. Okey. Lepas tu ada yang nampak satu ni lagi. Okey, suka hati. Kadang-kadang ada yang awak nampak, kadang ada yang 2 bentuk tapi sebenarnya boleh jadi satu bentuk. Okey. So yang ini. So ni bentuk apa? So awak boleh namakanlah dia A. Ini B. Okey. So A. A adalah luas trapezium. Okey, aku kena tambahkan dengan B sebab jumlahnya. Okey, aku tambahkan dengan B luas segi 4. Tepat ke bolehlah. Kita tak tahu dia punya jaraknya. Okey, so luas trapezium. Baik, sebelum tu saya nak terangkan dulu siapa yang tak faham luas trapezium. Formulanya dahulu ialah 1/2 darab hasil tambah 2 garisan selari darab tinggi. Okey, itu satu formula. Yang ini panjang darab lebar lah, tak ada masalah. Okey, sekarang apa yang awak tak faham tentang 2 hasil garisan selari? Okey, normal trapezium dibuat macam ni. Selari tu apa? Ada 2 garisan selari. Okey, sekarang ada berapa garisan? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi awak nampak yang mana garisan yang selari? Yang sama. Kalau tegak dia tegak, kalau sengit dia sengit. Kalau dia melintang-melintang. Jadi awak nampak ni 1 dengan 3 kan?
Jadi itulah awak kena hasil tambahkan. Tingginya mana? Tingginya 2 ke 4? Jawapannya 4. Bukannya 2 sebab tinggi. Okey. Tiba-tiba saya buat macam ni pula. Aduh, dah gabrah dah. Macam mana pula? Ini sebenarnya ni, ini saya terbalikkan ke sana je. Sekejap. Saya lukis sebelah sini. Ini saya terbalikkan ke sana. Ini saya terbalikkan ke sana. Jadilah benda lah ni. Saya pusingkan ke kiri ni atas. Jadi 4 ni jadi kat sini tau. 1 jadi kat sini, 3 jadi kat sini, 2 kat sini. Tapi tak perlu hafal benda tu lah. Ini contoh kalau translasi. Kalau putaran. Tapi yang penting dia nak hasil selari. Jadi bila gambar rajahnya macam ni tadi, yang selarinya mana? Atas bawah ke kiri kanan? Kalau macam ni tadi ni atas bawah. Bila macam ni, itu kiri kanan. Tingginya mana? Yang bawah. Sebab dah diterbalikkan. Dah diterbalikkan pula. Dah dinaikkan. Asal gambar macam ni, aku naikkan jadi macam ni. Jadi tingginya jadi kat bawah. Sama jugalah. Awak nak ukur galah. Awak pergi tegakkan dia. Mana nak sampai? Susahlah. Cuba awak baringkan. Kan senang awak baringkan dekat tanah. Kan boleh ukur. Gila nak ukur kalau tangga tinggi, galah tinggi macam mana nak tengok ketinggiannya. Jatuhkanlah, letakkanlah dekat bawah. Ini nak ukur ni tinggi susah. Jatuhkanlah. Jatuhkan. Kan senang nak kira. Sama juga macam ni lah. Maksudnya gambar rajah tu tak penting tau. Yang penting kau kena tahu apa selari. Dia jawapannya ada 2 je. Atas bawah, kiri kanan. Sebab gambar rajah dia boleh jadi macam ni pula. Macam ni. Ini kiri kanan. Apa lagi? Terpusing macam ni pula. Ni atas bawah. Yang selari. Okey. Baik. So, masukkanlah. Jadi 1/2 kali hasil tambah selari. Maknanya ni, inilah kiri kanan. Kiri kanan. Okey, ada tak panjang ni? Ada ni, 12. Okey, letakkan 12. Campur. Panjang ni dia tak? Ada 20. Okey, dah. Okey, darabkan dengan tingginya. Tingginya jadi macam ni lah, ni. Sebab dia terbalik, asalnya gambarnya sepatutnya macam ni. Dan inilah tinggi dia. Inilah tinggi dia. Inilah tinggi dia. Jadi sifar sampai 4, maknanya 4 lah. Okey, 4. Selesai. Tambah dengan okey. Panjang lebar dia. Panjang dia ni, lebarnya ni. Engkau tahu mana dulu 4 sampai T. Apa nak buat tu? Aduh, mati aku. Kalau sini sampai sini sama jaraknya ni. Ini sama ni. Panjangnya. Oh, aku tahu dia punya lebar yang 20. Okey, aku siap-siap letak 20. Okey, yang ini aku tak tahu. Okey, sekarang saya nak tanya awak. Katakan sini. Macam mana awak dapat tahu sini 4? Sebab 4 tolak sifar kan? Sini kalau saya letak 10. Macam tahu sini. Awak buat 10 tolak 4 kan? Katakan 10 tu tadi T. Jadi buat T lah. Tukarkan je lah 10 tu jadi T. T tolak 4. Letaklah T tolak 4. Okey. Sampai situ boleh faham? Okey. Jadi sekarang awak tahu jumlahnya ialah 184. Jadi awak tekan ni ialah 1/2 darab 32 darab 4. Okey, tambah T tolak 4 kali 20. Sama dengan 184. Okey, dah. So, apa nak buat lepas ni? Ini awak kena kembangkanlah dulu yang ni. Ni kena kembangkanlah dulu. Jadi, mana aku nak lukis ni nak? Mana aku nak lukis ni? Sini lah. Saya sambung sini boleh. Okey, saya buat ni dululah. Ni boleh potong 2. So 32 kali 2 64. Okey. So maknanya 64 tolak
Okey, ini kau katakanlah kau tak tahu jugalah. Yelah, kau tak tahu. Tolak 4 kali 20. Okey, sama dengan 184. Apa nak buat lepas ni? Sama ada nak buat ni dulu pun boleh, nanti kemudian pun boleh. Saya rasa saya kena buat dekat ni lah, atas ni lah. Yang ni yang tak ada kaitan ni kan. Okey, saya padamkan yang ni dululah. Saya padamkan yang ni dulu. Saya buat kat atas lah Okey. 64 sama tolak dengan T tolak 4 kali 20 dengan 184. Okey, ini okey. So apa nak buat? Awak tahu tak jumlah semua ni berapa? Jawapannya dah bagi tahulah. Dia sama dengan 184. Okey, faham? Maknanya dalam ini 184 ada 64. Betul? Dekat sini pun sebenarnya ada tak 64 dalam 184? Jawapannya adalah. Takkanlah tak ada. Nombor 7 ada tak 3? Ya ada. Nombor 7 ada tak 8? Ya tak ada. Boleh faham? Jadi apa saya buat? Okey. So saya tolakkan lah. Saya tolakkan. Sekejap, ni tambah ke tolak tadi ni? Tambah. Oh, tambah lah adik. Kenapa saya buat tolak ni? Tambah. Okey, jadi saya buat T tolak 4 darab 20 sama dengan 184 tolak 64. Jadi saya akan dapat T tolak 4 kali 20 sama dengan 184 tolak tu 120. Okey dah. Okey, lagi sekali tanya. Cikgu, nak kembangkan dulu ke tak? Dia sebenarnya terpulang tau. Ada yang perlu kembangkan, ada tak kembangkan. Katakanlah awak buat kembangkan dululah. Sebenarnya tak perlu pun. Tak apa, saya tunjukkan dulu. Katakan awak buat kembang Okey, awak buat kembang. Jadi 20 kali T, 20 T, 20 kali ni T4, negatif 80 sama dengan 120. Jadi kita pindah-pindahkan lah. Betul. So 20 T tolak 80 sama dengan 120. So 20 T sama dengan 120 tambah 80. So 20 T sama dengan 200. So T sama dengan 200 bagi 20. Jawapannya 10. So T sama dengan 10. Okey. Itu satu cara. Cara yang kedua, saya buat kat sini lah. Cara kedua mana aku buat kat sini lah. T tolak 4. 20 sama dengan 120. Kau buat 20 tu kau bagikan dulu. Jadi T tolak 4 sama dengan 120 bagi 20. So akan dapat T tolak 4 sama dengan 120 bagi 20, 6. So T sama dengan 6 tambah 4. Pun sama juga, 10. Sebab tu dia sebenarnya terpulang pada kamu. Kamu nak kembangkan dulu ataupun tidak. Okey. Video bagaimana dia boleh pecah, kenapa dia pindah sana negatif, kenapa dia bahagi, ada pada video yang dalam inbox kita. Okey. So jawapannya ialah T tu sama dengan 10. Alright.